kepada semua peserta dalam program Let's Talk About Lenggong. Saya Iswaran Ramasamy bersama Zami Zuki adalah host untuk program Let's Talk About Lenggong yang akan bersama dengan anda ya sepanjang sesi kita nanti. Dan pada petang ini kita ada satu presentation topik yang begitu menarik ya. Dan sebelum itu saya ingin berkongsi sesi hari ini adalah yang ke-14 ya, siri yang ke-14. Dan inisiatif Let's Talk About Lenggong ini telah diusulkan oleh Tourism Productivity Nexus di bawah sokongan Malaysia Productivity Corporation. Dan di dalam usaha untuk membangunkan Lenggong ini, kita telah berkongsi ya, berganding bahu bersama KESA. Dan hari ini kita ada tetamu yang very interesting story about Lenggong dalam penerbitan perfilman. Cuma sebelum saya perkenalkan our host today from Lenggong, saya ingin menjemput insan yang telah menjadi champion, yang telah membawa this Let's Talk About Lenggong ini sebagai satu program yang berjaya sampai kalau dulu orang tak kenal Lenggong, tapi sekarang kebanyakan penduduk sudah kenal Lenggong dengan Let's Talk About Lenggong program ini. Sebab dalam program ini kita hanya mempromosikan produk-produk yang unik, yang ada universal outstanding value ya, universal outstanding value. Dan Tourism Productivity Nexus champion Tuan Uzaidi Udanis adalah naung yang telah menjayakan industri pelancongan ini walaupun dalam zaman COVID ya, bersama gabungan MPC. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Tuan Uzaidi Udanis daripada Tourism Productivity Nexus. Dipersilakan Tuan. Terima kasih Mr. Iswaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan good afternoon everybody. Salam sejahtera and I hope you all well and stay safe. Dan saya hari ini saya sangat teruja, gembira and also sangat sedih sikit sebab ini kali ke-14. 14 ni kalau nak mengikut episod kita dah season 1. Kita dah musim 1 lah. Kalau mungkin dah siapa yang expert dalam drama ni, kita 14 episod ni kita satu season lah, satu season. Hari ni adalah season episod terakhir di season 1. Kalau mungkin ada rezeki, ada apa, mungkin kita ada season kedua, season ketiga lah. Tapi amat sedih sebab kita dah 14 episod yang kita cuba bercungkil, kita cuba melihat dari semua aspek, dari semua sudut bagaimana kita nak promote Lenggong. Kita tahu Lenggong ni memang hebat, destinasi yang sangat hebat. Walaupun baru hanya kita tahu saja lah. Bukannya dulu kita dengar saja, tapi bila kita cungkil kita ada macam-macam. A lot of things has been discovered in Lenggong, and a lot of things has been produced, and a lot of things has been created. Activities has been created, and we hope that we still maintain this momentum for us to promote Lenggong in domestic market or in international market. Therefore, I'm so happy and at the same time a bit sad because hari ini adalah hari yang terakhir pada episod yang season 1 ni Lenggong. Ramai yang kata, kenapa Lenggong saja? Kenapa tak negeri ni? Semua dah dengki dengan betapa hebatnya Lenggong ni. Sebenarnya Lenggong ni kita harus promote ya. Semua penggiat industri pelancongan wajib promote Lenggong. Saya kali ni hari ni kita ada mempunyai 2 tetamu khas dan saya tak sabar-sabar lagi nak dengar apa yang kita boleh congkil lah di episod kedua, 2 episod ni yang terakhir ni. Dan saya harap industri pelancongan teruskan promote tujuan promote untuk Lenggong, destinasi Lenggong, dan teruskan bukan hanya Lenggong tapi mungkin tempat-tempat lain. Kita akan berhijrah ke tempat-tempat lain juga. Kita akan mengembangkan aktiviti Let's Talk Lenggong ni. Mungkin Let's Talk Perlis ke, Let's Talk apa ke, insya-Allah dengan melalui TPN. TPN sentiasa mendengar idea-idea, kalau boleh idea-idea gila, kita suka idea-idea gila, tapi kita nak dia punya impact tu besar untuk mendapatkan untuk supaya the local communities must benefit.
Importantly, local communities must benefit. Not only us, not only tourism players, but the local communities must benefit for us to maintain and sustain their product. With that, I pass to you back, Iswaran. I hope I'm looking forward to. Then have a great session. Thank you. Terima kasih Tuan Uzaidi. Terima kasih Tuan. Terima kasih TPN. Terima kasih MPC. Terima kasih KETSA. Alright. Dan seterusnya, sebelum kita mulakan sesi kita, ada tata etika dalam this event, dalam sesi kita sebagai penonton, sebagai peserta. Mohon jasa baik sekiranya semua peserta atau penonton yang berada dalam program ini diminta mutekan mic anda, ya. Mutekan mic anda. Kalaulah ada kalanya kalau kamera di-share, mohon jasa baik agar kita bersopan. Terima kasih. Dan di samping itu, di akhir sesi nanti, sangat-sangat dengan rendah diri saya mohon jasa baik semua peserta dan penonton memberi kita maklum balas, ya. There is a corner where you check, dalam chat tu ada feedback form. Dimohon sangat bagi feedback yang ikhlas, ya, yang konstruktif, ya. Terima kasih. Dan sebelum kita mulakan sesi ini, saya mohon jasa baik para peserta, para penonton, sila buka kamera anda sekarang atau share kamera anda sekarang seperti mana yang anda boleh lihat wajah saya sekarang. We will take a group photo. We will take a group photo. Encik Daniel, Secretariat from MPC, saya mengalu-alukan kedatangannya. Puan Naza, the manager of this program, saya bersama my team mengalu-alukan kedatangannya, dan thank you Mija for being in our presentation here. Alright, Daniel, if all has opened, all have shared their camera, please advise me. Thank you. We will take a group photo. Alright, kita tunggu yang lain untuk buka kamera dulu. Mohon peserta, penonton, supporters, mohon share kamera, buka kamera anda. Okay, itu dia. Alright. Dan? So kita proceed untuk tak gambar. Okay. Senyum semua. Okay. 1, 2, 3. Okay. Freestyle satu. Bentar dia. Okay, satu kali. Freestyle 1, Ya. 2, 3. Alright. Jadi. Terima kasih semua. Alright. Para supporter, para penonton, para audiens yang saya hormati, yang saya muliakan. Hari ini, saya boleh dengan tabik dada kata sejarah. Sebab siri seterusnya ialah siri 14, iaitu di Longhouse Campsite di Lenggong, ya. Kita tak selalunya kita dengar yang campsite Longhouse ni dekat Sabah, Sarawak. Tak pernah kita dengar dekat Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia dulu-dulu ada. Bila nak resettlement Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan menempatkan orang bandar tu, yang orang-orang yang tinggal di setingan tu Longhouse, itu rumah panjang sementara. Tapi di Lenggong pula ada Longhouse Campsite. Very interesting. Saya teruja ingin mengetahuinya. Cuma sebelum saya serahkan sesi saya kepada Zami untuk kupas apa itu Longhouse Campsite, host petang ini adalah satu tetamu yang terhormat, tidak lain yang berbahagia, Datuk Jure Latif, iaitu Presiden Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia sejak 2008. Bila saya dengar daripada Zami Zuki kata, kita ada Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia pada petang ini, saya pernah impikan. Kalau kita dengar Hollywood lah, Bollywood lah, Hollywood lah, Malaysia ni kita ingin juga adakan one-stop center di mana semua penerbit atau penerbit drama whoever, dia perlukan one-stop center like Hollywood. Adakah mungkin Lenggong can be the next Malaysia Hollywood? Mari kita dengar daripada Datuk Jure Latif. Sebelum itu, Zami, can you tell me what is Longhouse Campsite Lenggong briefly? Zami? Mr. Iswaran,
I don't wish to steal the limelight from Datuk. Just an intro saying that. You know, I'm very happy. I'm very happy that he's coming to our show. He's going to share all his idea, the ecosystem, and when it comes to tourism and how it's going to relate to what he's holding now. And for your information, he's the one. He owns the TV Lenggong. They have a TV Lenggong. So why we are here? Because you know he is the right person for this last session, because he can conclude everything. You know, he can he knows some of the products and everything. So without further much ado, I think I'll pass this one to Datuk Juri Latif. Alright. Salam hormat, salam berkenalan. Yang berbahagia Datuk Juri Latif. Kami serahkan sesi kepada Datuk. Mulakan Datuk. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Iswaran, Cik Zamil dan rakan-rakan semua yang sedang menonton program petang ni. Terima kasih jemput saya yang pertama kali saya nak ucapkan. Okay, sedikit tentang latar tentang Lenggong Longhouse Campsite ni. Pada tahun 2018 saya telah mengambil satu keputusan untuk balik ke kampung saya. Sepanjang kerjaya saya ni, sejak lebih 30 tahun saya merantau di Kuala Lumpur. 2018 saya mengambil keputusan untuk balik ke Lenggong. For good. Bermakna saya telah membuat satu keputusan penghijrahan saya daripada bandaraya kota metropolitan untuk balik ke kampung halaman yang sudah semestinya orang kata duduk bandar tiba-tiba balik kampung. Satu kejutan budaya tu. Nak balik duduk kampung kan. Tetapi apa yang saya buat, persediaan sebelum balik kampung itulah yang saya buat. Awal-awalnya saya beli tanah. Tanah yang di atas di Palong tu saya baru beli. Awal tahun 2018 saya baru beli. Jadi bila saya dah ada tanah, apa saya nak buat dengan tanah tu? Sekarang tanah itu hanyalah hutan. Hutan semata-mata. Kawasan tepi tanah tu ada macam kawasan sungai tetapi tak ada air. Dan sungainya duduk bawah batu dan airnya mengalir bawah batu. Tak lalu pun kawasan yang ada batu-batu yang saya ada hari ini adalah kerana saya ubah saluran air itu kepada dua cabang. Satu masuk bawah tanah, satu lagi keluar ke kawasan campsite saya yang mana saya takungkan menjadi kolam mandi. Jadi daripada kawasan batu batan yang tak ada air, hutan yang tak ada apa-apa, saya tukar dengan kos yang begitu tinggi buat kerja-kerja tanah dan sebagainya. Saya teroka tepi sungai di atas Palong tu menjadi kawasan yang ada sungai tempat mandi. Jadi apabila sudah ada kawasan mandi, barulah ada sesuatu daya tarikan untuk datang situ. Jadi di situlah saya bina pondok-pondok yang mana saya bagi nama tempat tu adalah Lenggong Longhouse Campsite. Jadi orang macam Encik Iswaran kata tadilah, Lenggong Longhouse Campsite ni. Tukar slide lain. Okay, so orang kata, kenapa pula Lenggong Longhouse Campsite? Longhouse ni selalunya dekat di Sabah dan Sarawak ada rumah panjang. Kenapa di Lenggong pun ada rumah panjang? Sebenarnya saya bagi satu brand lah supaya kita akan boleh menarik pelancong. Jadi konsep di Lenggong Longhouse ni adalah konsep asli. Konsep kalau tengok dia punya chalet-chalet dia dengan atap yang kita gunakan daun-daun pokok. Yang ini adalah yang mana kita upah ataupun kita beli daripada orang asli. Kalau kita tengok rumah-rumah orang asli berbentuk macam ni. Maksudnya menggunakan atap yang macam ni. Tetapi yang kita buat sekarang ni, kita lebih kepada satu design yang kita rasa berlainan. Kita tak nak pondok ni ada di tempat lain. Kita tak nak sama dengan tempat lain. Jadi apa yang kita buat, kita wujudkan satu campsite yang berbeza dengan seni bina yang berbeza. Jadi sebab tu saya beritahu dengan saya punya pekerja, di sini kita nak sesuatu yang berbeza. Tempat lain tak ada, kita ada. Jadi sebab itu ianya menarik perhatian. Kalau kita lihat apa yang ada di
tu bila orang datang, satunya memanglah dia orang nak masuk ke hutan buat jungle trekking dan sebagainya. Tapi yang lebih penting suasana di situ memang nyaman lah. Airnya sejuk kerana air yang turun daripada celahan batu-batu. Air original. Jadi memang duduk di situ memang selesa. Dan yang paling orang kata yang apa ni, orang kata jauh daripada dunia enjoy Selatan yang mana ada pokok-pokok durian. Bila musim durian tu memang di situ menjadi tarikan. Contohnya tahun lepas Encik Iswaran, kita next tengok tahun lepas apabila kita siap keseluruhan kawasan tu, saya ingat 2019 bulan 9 kita dah siap keseluruhan, tapi kita baru nak buka. Jadi bila kita buka 2020 tu dah mula orang datang, dah mula ada kumpulan-kumpulan motor yang datang, keluarga-keluarga datang, kumpulan caravan pun datang. Dan apabila 2020 kita tutup balik selama 4 bulan, masa tu saya dah frust. Saya nak kongsi ni, tahun lepas apabila kita kena lockdown yang pertama tu, saya sangat kecewa. Saya sangat kecewa kerana saya menganggapkan industri pelancongan ni akan lumpuh sepenuhnya. Memang kita down, dan sepanjang 4 bulan itu saya tak mau naik atas tu langsung. Tapi saya punya pekerja saya Fauzi, hari-hari naik, hari-hari cuci, hari-hari bersihkan, hari-hari dia pastikan tempat tu menarik. Sebab apa? Dia kata bila buka nanti pasti orang ramai datang. Sebab orang dah terperap selama 4 bulan. Tapi memanglah pada waktu tu saya kata saya tak mau naik atas tu dan saya tidak mau peduli. Saya dah frust. 4 bulan tu saya memang tak naik langsung. Kan? Bagi saya habislah. Saya fikirlah bisnes ni. Fikir benda lain lah. Kan? Pada waktu tu Fauzi kata tak apa, saya teruskan. Jadi dia terus maintain tempat itu. Apabila bukanya industri ataupun sektor pelancongan pada bulan 6 tak silap saya, maka pada waktu tu musim durian, memang betul jangkaan kita orang menyerang tempat ni tak henti-henti. Kita punya booking berlipat kali ganda, setiap hari pun ada, sampai hujung minggu tu memang penuh selama beberapa bulan. Jadi alhamdulillah dengan terbukanya kita punya industri pelancongan ni, kita nampak bahawa memang orang suka nak cari alam semula jadi. Orang suka nak tempat-tempat yang agak rare, tempat-tempat yang kalau kita tengok mereka mungkin boleh pergi mandi kolam di swimming pool di hotel dan sebagainya, tapi mereka nak mandi kolam di tempat yang alam semula jadi, yang sejuk, yang suasananya macam balik kampung. Jadi di sini ada segala-galanya. Termasuk juga dengan makanan. Makanan juga kita sediakan makanan-makanan kampung, masakan-masakan tradisional yang mana bergantung kepada permintaan. Ada juga kumpulan yang datang nak makan daging rusa. Maka kita sediakan menu yang special, kita bakar ataupun kita buat panggang daging rusa. Jadi ini di antara daya tarikan yang kita nampak yang ada dia punya speciality di Lenggong. Sebab tu saya kata tempat lain ada tempat sungai juga, tempat lain ada juga hutan. Tetapi di Lenggong ni dia ada yang lebih pada tu. Bermakna kita boleh tawarkan satu package yang lebih menarik, yang mana contohnya selain daripada boleh masuk hutan, selain daripada boleh makan makanan yang sedap di Lenggong, kita juga bawa mereka ke tempat-tempat yang mana kita boleh tengok dia punya tapak warisan dunia. Contohnya ke gua-gua, contohnya tempat-tempat yang berdekatan, contohnya di galeri arkeologi. Jadi di situlah yang kita alhamdulillah, macam saya katalah, dengan ada kerjasama daripada pihak-pihak seperti MPC dan sebagainya, ni kita nampak bahawa hari ini di Lenggong sudah ada daya tarikan yang mana orang kenal nak datang. Betul lah, dulu saya ingat saya
ada cerita-cerita yang ni orang kata Lenggong ni di mana tahu? Lenggong ni di Lenggeng. Negeri Sembilan. Lenggong ni di Lenggeng. Negeri Sembilan. Ini cerita yang benar ni. Ini cerita benar. Ada satu ustaz cerita dengan saya baru-baru ni lah. Jadi dia kata. So ustaz tergepai, dia telefon. Okey, dia kata saya dah sampai dah. Ustaz tu tanya, dah sampai mana? Dia kata Lenggeng. Dia kata Lenggeng. Disebut adalah terus mempromosikan Lenggong kerana orang salah anggap Lenggong tu di Lenggeng Negeri Sembilan. Ada satu lagi cerita, Lenggong di Baling. Lagi tengok, Lenggong di Baling. Di mana tahu? Di Baling sana ada tempat mandi macam ni juga, tapi dia ada air panas. Dia legong. Di Ulu Lenggong. Bukan Ulu Lenggong Nordin. Bukan Ulu Lenggong. Ulu Lenggong dekat kampung saya. Dekat Ulu Lenggong ada tempat mandi juga. Dia nama Pang, air Pang di Ulu Lenggong. Tapi yang orang salah ni Ulu Legong. Ulu Legong ni adalah di Baling. Kan? Jadi sebab itu saya sangat berharaplah dengan kerjasama sama ada pihak kerajaan dan juga swasta untuk kita sama-sama mempromosikan Lenggong. Sebab apa saya kata Cik Iswaran? Sebabnya sejak 2011 Lenggong telah pun menjadi World Heritage Center ya. Yes. Heritage, yeah. Nama I think is okay. So since 2011, Lenggong telah dinobatkan oleh universal value. Dan Zami, saya lihat dia punya gambar-gambar tadi. Can you go back again? All the slides again. Yang ada view dan macam diambil daripada drone tu. Something. Can you go back? Yeah. I believe firstly, this place ni yang something very photogenic. Okay. Whatever it is lah. Dia punya teknik gambar. Okay, like this one. Oh my God. This one like a paradise. Okay, like a paradise. Color concept dia lah. And then, bagi saya very rare kita dengar sungai di bawah tanah. So I think those visitors boleh mengalami satu pembelajaran atau pengalaman untuk betul-betul kenal pasti how the underwater river goes about. So this is very interesting. What say you, Zami? Yes, I think this is something unik. Ini satu yang unik, pengalaman yang unik, satu yang semula jadi, satu yang natural. Jadi percutian di orang kata di Lenggong Longhouse Lenggong Longhouse ni adalah satu yang kita perlu cuba. Sesuatu yang saya rasa saya lupa nak tanya adakah ini dia punya budget tu on the high side or low side, tapi saya nampak dengan situasi ini, saya nampak ini mampu dialami, perlu di pengalaman ni oleh orang-orang biasa. I have another family, question also. Small family. Kalau Dato' Jurim, if we can come back to our ni, kalau internet sudah okay tu, he's back. Dato' Jurim, he's back. Saya ada soalan Dato' Jurim. Dato'. Alright, sorry. Tadi tiba-tiba ada call masuk dan terus foto. I see. Tak apa, Dato'. Tak apa. Dato', saya mau tanya, mohon pencerahan. Okey. Saya sangat teruja sebab gambar dekat slide sekarang ni. Oh my God. Very photogenic. Soalan saya sekarang, adakah macam pergambaran, pre-wedding sedang berlaku di tempat Dato' sebab very beautiful, colourful, photogenic yang gambar yang slide atas tu. Adakah pre-wedding photoshoot? Soalan saya pertama, taking place. Kalaulah orang datang untuk buat pre-wedding photoshoot ni, berapa bayaran dia? Itu nombor satu. Nombor dua, Dato' kata ada longhouse. Berapa buah longhouse ni dan berapakah capacity? Kalau satu longhouse ni
berapa ramai boleh menginap untuk satu malam dan berapa harga dia. Okey, itu soalan saya untuk seketika. Saya ada banyak soalan mau tanya. Okey, persilakan Datuk. Okey, terima kasih. Minta maaf atas gangguan teknikal tadi. Apa Datuk? Okey, di situ di tepi sungai itu ada dalam 7 pondok. 7 pondok yang mana memang sangat orang kata sangat menarik dari segi lokasinya. Kerana turun daripada pondok je dah boleh masuk dalam sungai. Okay, situ ada 7 dan kapasiti boleh masuk dalam 6 ke 8 orang macam tu. Itu ada 7. Kemudiannya kita ada yang pondok berbentuk A tadi. Datuk, yang sorry, tu ada 5. Datuk, sorry. Datuk kata tepi jalan ada about 7 pondok. Tapi kapasiti 6 hingga 8 orang. Maksud saya sekarang mau tanya, mohon pencerahan. Satu pondok tu 6 hingga 8 orang ke satu pondok atau 7 pondok tu macam mana? Itu soalan saya. 6 hingga 8 orang untuk satu pondok. Boleh tidur. Okey, itu yang saya mau dengar tu. Okey, great. Okay. Dan yang kecil-kecil yang 4 yang bentuk itu dalam kita ada 5 pondok tu, kita boleh masuk maksimum 4 orang. Intensity saya terlalu tinggi lah. Curiosity saya. Bila Datuk kata 6 hingga 8 orang, selesa ke dalam pondok itu? Tak ada sardin macam mana? Luas. Amin. Selalunya family lah. Kita bagi macam 6 hingga 8 orang tu family sebab mereka tak nak berpecah. Kan? Tapi kalau ikut keselesaan, you boleh duduk 2 orang pun okey. 4 orang pun okey. Terpulang. Selalunya family. Okey. Kita bercakap untuk family kerana family tak nak kita bagi tilam, bantal dan sebagainya, selimut kan. Okey. So, saya rasa terungkai jawapan yang saya perlukan. Soalan yang saya mau tanya sebenarnya, kalau lah dalam satu pondok 6 hingga 8 orang, berapakah untuk 8 orang yang tinggal, berapakah harga sama satu malam penginapan? 150. Kita tak charge ikut per head, kita charge ikut per room. Okay, very good. Okay, very good. Cuma saya mau tanya, Datuk. Kalau lah ada keluarga, dia nak buat private family function, private family function atau family gathering. Family gathering. Kalau mereka perlu block the whole site, beberapa rumah panjang, lepas tu perlukan barbecue area lah, makanan, they want to have a family gathering, dining lah. Adakah fasiliti ini? Mohon pencerahan, Datuk. Tolong saya. Okey, terima kasih Cik Suara. Memang kita menyediakan package yang sedemikian. Selalunya block booking macam ni kita tutup the whole place. Order sekali dengan makan berapa ribu semua. Wow. Per head, itu ikut per head. Okey. So saya rasa Datuk, kalau lah tempat Datuk long camp house ni macam back to nature. Wedding concept back to nature. That means kalau they want to have like a nature punya environment, nak adakan keduri kahwin, nikah, everything over there, and then the whole family all block stay 2 days 1 night ke atau 2 night 3 days ke, macam itu boleh juga I think boleh. So far yang selalu datang ambil photo shoot untuk wedding. Dah banyak dah. Dah banyak. Berapa bayaran untuk kalau photo shoot? Ada bayar. Orang Lenggong free. Sebab dia ambil gambar saja. Kita minta dia mempromosikan tempat tu je. Okay. Alright, that is one of the very good strategy. Cuma Datuk, kalaulah travel agent, dia nak anjurkan family day atau dia nak anjurkan team building activity. Team building activity boleh ke dilaksanakan dekat tempat Datuk ni? Mohon pencerahan. Boleh. So far kita memang bekerjasama dengan beberapa agensi pelancongan daripada Kuala Lumpur. Sebelum lockdown ni tadi dah ada package-package makan rusa
dengan grup 30 orang, 40 orang dan sebagainya, tapi tak dapat buat, dia postpone sampai sekarang ni. Memang kita biasa buat tu, tak ada masalah. Okey. Dan kalaulah banyak pelancong yang suka nature, dia bukan sekadar datang bersama family nak menginap dan berenang saja, makan saja, beriadah, tapi dia mau adventure sikit. Adventure maksudnya bolehkah dia buat jungle trekking, aktiviti hiking, ada ke dekat tempat Datuk? Mohon pencerahan Datuk. Okey, memang ada. Di belakang campsite saya tu, saya nak bagi tahu, hari ni ada satu syarikat telah beli tanah di belakang tempat saya. Hari ni diorang dah tolak kawasan tu nak jadikan pusat pelancongan lebih besar daripada apa yang ada di tempat saya. Mereka sedang bina tempat bela rusa di belakang tu dan juga ada kolam renang dan sebagainya. Dan di belakang itu baru ada jungle trekking. Tapi tak ada masalah. Maknanya kawasan tu memang tempat kita buat jungle trekking sampai ke kita punya sumber air. Di situ kita bawa. Datuk, saya ikhlas lah. Saya tak tipu. Lulu hati saya bila Datuk kata dia tolak. Sebab saya nature punya orang. Sorry, tak boleh buat apa. Orang dah beli tanah. Saya Datuk, tak boleh buat apa. Okey, kalaulah di satu Malaysia tempat pelancongan kan. Okey, dia kata nature semua ada. Cuma operator belum ada operator ni, dia buat niche market. Niche market contohnya, okey, kalaulah you come to Longhouse campsite, you are a nature lover, I give you 50 jenis pokok kayu balak yang memang bukan semua tempat ada. Macam contoh, kalaulah kemuning kuning, kemuning hitam ni memang susah. Kalau meranti ada 20 jenis. Boleh ke Datuk? Adakah Datuk sudah identify apakah pokok-pokok jenis kayu yang mana dia boleh jadi adventure, nature, educational tour. Boleh ke jadi kita lakukan ini? Just suggestion. Boleh ke tempat Datuk ni? Okey, Cik Iswaran, yang masalahnya kita sekarang ni nak cari pakar-pakar yang boleh mewujudkan package pelancongan yang macam tu. Sebab apa? Di peringkat sekarang lah, Cik Iswaran, saya nampak kita lebih nak mempromosikan Lenggong supaya orang datang. Bila orang datang baru kita boleh bagi package yang berbagai-bagai. Sebab kalau orang tak kenal tempat kita buat package yang contohlah. Saya sentiasa memikirkan bagaimana nak bawa orang datang. Sebab hari ni kita letak status World Heritage Site pun orang tak datang, Cik Iswaran. You talk about kayu pula. Nanti orang yang suka kayu okeylah, yang tak suka kayu dia tak nak datang kan. So maksud saya macam ni, selagi kita tak dapat membuat penjenamaan kepada Lenggong, apa yang kita nak jual dengan package yang kita boleh bawa orang datang, dan itu masih lagi belum buka package yang berbeza yang agak orang kata lebih adventure. Contohnya macam yang you kata tadi, pihak USM ada buat macam Indiana Jones punya package. Maksud saya lah, orang-orang yang target audience ataupun target pelancongan yang nak datang Lenggong ni, kita kena buat beberapa segmen lah. Segmen itu ada segmen ini, tapi yang paling penting nak mempromosikan Lenggong. Sebab saya nampak macam ni, Cik Iswaran. Kalau kita tengok di luar lah, contohnya bukan di Lenggong, kita tengok tapak warisan yang lain, contohnya di Melaka, contohnya di Georgetown. Bila saya cakap kita pun World Heritage tapi orang tak kenal, sedangkan Georgetown, Melaka memang very popular. Pengiktirafan itu buat kita berjaya menarik orang ramai datang ke Lenggong kan. Tapi tidak, kita tak dapat lagi tarik ramai orang datang ke Lenggong. Kalau kita tengok statistik pun kan, masih belum lagi. Datuk, saya ada magic boleh? Saya ada magic boleh? Ya, boleh. Sebab Datuk ni presiden Persatuan Penerbitan Television Malaysia ni. Ini yang mujarab lah. Saya Datuk boleh gunakan lainmu. Saya rasa ini cadangan. Can we turn Lenggong as a one-stop center, macam kalau Herman, a one-stop center for film, drama di kampung, drama atau perfilman di hutan atau sungai, whichever. Boleh ke Lenggong menjadi one-stop center for perfilman? Mohon pencerahan, Datuk.
apa ni, Datuk tertendang keluar because of the internet connection. Now he's trying to come back in. It's okay. Okay, But dah masuk. dah ada. Okay, dekat dekat screen pun ada tunjuk tu. Kalau Datuk nak ni. Sekejap. Ada line mati Telekom Malaysia nak repair. Saya apabila Cik Zamir dan Iswaran bagi tahu. Memang saya sedang mempromosikan Lenggong sebagai filem studio. Lenggong filem studio. Ini kepada tahun Nak and the King datang ke Lenggong syuting. 1998. Anak and the King dah syuting di Tasik Raban. Tahun 2000 saya datang syuting sebuah filem tajuk dia Sarah di Tasik Raban juga. Dan dalam masa selepas itu datang Petronas buat iklan lembu, ingat tak? Iklan lembu dan sebagainya. So bermakna Cik Iswaran dan Cik Zamir bermakna dah lama dah Lenggong ni sepatutnya jadi hebat kan, tetapi dia tidak ada continuity kan. Sekejap buat, sekejap berhenti, sekejap so itu sebab tu kalau kita tengok bagaimana Langkawi berjaya kerana mereka ada LADA. Mereka ada lembaga Langkawi Authority Development. Saya selalu cakap Lenggong mesti ada macam LADA. Lenggong Development Authority. Satu badan yang memang menjaga kepentingan mempromosi pelancongan di Lenggong. Yang ni kena ada sebab authority tu sangat penting. Hari ni you nak jumpa siapa? Nak tanya maklumat ni semua. You buatlah. You ada buat, lepas tu saya ada buat dan ramai-ramai buat. Tapi tak ada satu authority yang jaga keseluruhan. Kan? Kita tak ada database pun, Cik Iswaran. Kan? Kita tak boleh nak wujudkan satu rangkaian yang kita boleh merancang dengan baik. Tak ada blueprint, tak ada semua. Okey. Tapi kita usahalah, kita terus berusaha. Boleh. Datuk, saya teruja Datuk. Bila Datuk kata ni Datuk akan adakan activity we're going to have a training for casting and then filming all this. Saya rasa kan that is what is going to be a branding. Kita tak mau Lenggong ni sebagai arkeologi saja. Bukan semua orang minat arkeologi, tetapi kalaulah mini Hollywood of Malaysia, oh my god, semua lapisan masyarakat akan pergi ke Lenggong, di mana not only for nature ke atau culture ke Datuk. Cuma saya mohon jasa baik masa saja. Jadi boleh ke Datuk? Datuk punya presentation sudah complete ke atau perlu ada presentation lagi atau kita boleh buka untuk soalan? Mohon jasa, mohon pencerahan Datuk. Saya memang akan menggunakan kepakaran saya lah untuk mempromosikan Lenggong. Selain daripada Lenggong TV, saya bawa semua production di bawah syarikat saya, syuting semua di Lenggong. Yang sebelum ni kita syuting drama potong 17 episod, bersiaran di Astro Warna dah habis pun. Dan selepas itu kita syuting tajuk dia Tok Guru 13 episod. Kita tengah syuting dah kena lockdown. Kita sambung balik nanti lepas ni. Dan yang selepas itu orang asalnya mempromosikan Lenggong sebagai filem studio. Lepas ni kita expectkan lebih ramai orang datang ke Lenggong. Dan tempat-tempat menarik yang kita tonjolkan menjadi daya tarikan lah untuk pelancongan dan juga untuk location shoot. So kita boleh buat macam tu lah. Apa yang saya mampu buat. Datuk, dan sebelum kita buka kepada audience, supporter dan juga peserta untuk tanya soalan, saya ada dua soalan. Okay. Yang pertama, yang Datuk kata tu orang minyak Lenggong tu, adakah Zamir dipilih untuk aktor utama?
Dan soalan kedua, Dato' kan dalam perfilman, saya punya anchor program ini, macam mana Dato' rasa? Ini online ni, live ni. Okey, boleh tahan Mr. ke Iswaran. atau perlu banyak latih, perlu dilatih? Mr. Iswaran. Ya. Apa ni, one of our audience ini, Mr. Nordin Jasfi, dia kata dalam filem Anna and the King, dia yang sampai gajah tu. Bersama Jabatan Pilitan. Dia pun ada di sini. Dia kata dia yang sampai gajah. So dia witnesskan. Okay. Boleh kita, Dan- Zami, can we open to the question now? To Okay, any audience okay. Ada question? Ataupun some input. Maybe we have one from, I'm not sure from where is it, Mr. Stewart Forbes. Do you want to give some Atau- input on this? What do you think? Or siapa-siapa, a travel agent? You want to Yang supply gajah tu pengamat? boleh kita quick one sharing? Ah. Boleh ke? Apa dia punya Encik opinion Nordin tu? Jasfi. Boleh Just ke? unmute your mic. Okey, sebenarnya filem ni dia bermula di Lenggong, di Perak dan juga dekat Pulau Pinang ya. Oh. So banyak pengambilan kita kata banyak pengambilan supporting actor lah. Jadi masa perarakan gajah tu, sebelum tu dia daripada Jabatan Pilitan. So that time saya memang attach sekali lah dengan that group lah. Okay. My wife is a director untuk Pilitan. Wow. So yeah, from that from that episode to another episode sampai ke Penang ke Pulau Pinang di mana dia buat dekat depan Padang Francis Light tu, Padang Okay. Kota lah. Okay ya. Okay. And then Lenggong I think itu masa tu juga some other place in Perak lah. Saya masa tu that time dekat Penang yang saya involved. Tapi that management is only organised by our team also lah. Okay, dekat tu. Yeah. Okay, terima kasih Tuan. Lepas tu, kita ada dalam grup ni sekarang, Encik A.R. Rahman ni, dia kata dia pelakon pula. Pelakon. Dia kata Anna and the King. Ya. Tak apa, dia selepas ni Encik Rahman ni, dia lepas ni dia akan present dia punya rempah. Oh, ya ke? Dia akan rempah. Zami, any other questions or can we conclude the session please? Okay, I just want satu lagi any input. Anyone you want to apa ni to give apa ni? Zami, I have a Boleh question. saya Zami. celah sikit ke? Boleh. Saya Zulkifli dari Selangor. Tentang well done lah pada Longhouse di Lenggong yang boleh buat new attractions. Cuma harapan saya daripada capacity how to tap the market untuk bezakan Lenggong dengan the other World Heritage Site. Kita tak boleh nak samakan World Heritage Site yang ada value arkeologi dengan value sejarah. Dan bukan semua World Heritage Site is meant for tourism. Itu kena jelas supaya kita tak ada misconception understanding about what is World Heritage Site all about. Okay. Jadi dalam kes ni bagi saya, harapan saya lah sebagai pelancong dan juga sebagai orang yang saya nak lihat Lenggong ni boleh maju lagi ke depan. Harapan saya macam tempat Datuk tu yang Longhouse tu, dan kesemua penyedia perkhidmatan penginapan di Lenggong boleh menyediakan satu sudut info berkaitan dengan Lenggong daripada segi intelektual sikit lah. Maksudnya selaras dengan status sebagai World Heritage Site, sepatutnya setiap penginapan di Lenggong dia kena ada wujudkan satu sudut untuk educate pelawat ataupun penginap di kawasan diorang lah. So yang ni saya nampak agak kurang lagi kecuali beberapa tempat yang ada lah. Jadi harapan saya sebab tu bila ada tadi yang persoalkan orang tak tahu yang Lenggong ni World Heritage Site sebab tak ada information. Jadi signboard pun tak ada. Yang saya ingat yang last week punya ni pun saya dah highlight kan. Jadi bagi saya soalan Datuk nak wujudkan dalam ada authority tu, bagi saya itu dah mungkin apabila pihak pentadbir dah nampak Lenggong tu dah besar kot. Tapi bagi saya dalam segi promosi, operator dan juga komuniti setempat boleh mainkan peranan lah. Maknanya selain kita mengharapkan pada authority lah. So harapan saya di Longhouse ni adalah satu sudut beri penerangan pada pelawat. So they will notice lah, oh yang ni World Heritage Site. Lepas tu World Heritage Site UNESCO ni apa dia.
apa kepentingan dia sejagat. Jadi kalau tak ada tulisan yang macam ni, jadi saya bagi contoh di Banchiang di Thailand, dia World Heritage Site untuk tapak yang memang seakan macam Lenggong, sebab Lenggong ni tak ada wow factor, to be honest, dia tak ada monumen yang besar. Saya ada highlight sebelum ni tapi macam di Banchiang ni, setiap operator dia ada maklumat tentang value World Heritage Site di Banchiang. Contohnya kawasan tu adalah kawasan potri, kawasan pasu kan. Jadi info pasal pasu, pasal evolusi pasu tu banyak lah. Tu harapannya lah supaya ada beza antara Lenggong dengan Lembah Bujang contohnya, ataupun juga di site yang lain. Very good input. Nak educate. That means we have a corner. Those whoever visitors to any accommodation place, dia ada didedahkan dengan what is Lenggong all about. Very good. Okay. Thank you, Izul. In following, we got the next session to go on. Mr. Iswaran, Mr. Stewart Forbes, he has something to say, just a little bit, short one. Can you please unmute? Yeah, thanks, Samuel. Can you hear me? Yes, loud and clear. As you can see, I'm not. I'm an Orang Putih. I'm not exactly one of your local people. I've lived and worked in Perak for 20 odd years, etc. And I'm also an advisor, one of the advisors to a major guidebook for Malaysia, okay, which has been published over the last 10 years or so, and we're just coming out now. And so I'm quite interested because we are talking to the Perak government about the possibility of a comprehensive guidebook featuring Perak State by itself. So anything there is in the Perak area which can be featured and help to promote Perak and Malaysia for that matter, we're interested in seeing how we can capture. So that's why I checked in today to see what the Linggong Longhouse was all about. So at some stage, perhaps we can feature it in our international guidebooks on Malaysia and Perak. Thank you very much. Oh, it is our honor and pleasure, sir. Thank you very much. Thank you for a good input. And Zame, I think we have come to the end of the session for this. Next, what we're going to hear, another very interesting topic today is about the rempah masak hitam Lenggong. Dan sebelum kita mengakhiri sesi kita, saya bersama host Zami Zuki bersama Tourism Productivity Nexus MPC mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Jeffrey ya. Terima kasih tuan. Datuk Jeffrey, terima kasih banyak. Ya, sangat-sangat. Di mana sudi bersama kami ya. Sudi bersama kami walaupun Datuk ada banyak program lagi, namun Datuk terima kasih di atas perkongsian, dan sesi ini bukanlah satu sesi yang berakhir di sini, kita ada banyak lagi. Cuma kalaulah ada penonton sekarang yang ingin menghubungi pihak Datuk, bagaimana, dengan siapa boleh hubungi? Kalau travel agent ingin nak anjurkan package-package pelancongan, kolaborasi dengan tim Datuk, macam mana Zami? Can you advise on that? Okey, saya akan typekan nombor telefon ya di di chat box. Nama dia Encik Fauzi. Okey ya, nanti tulis di chat box Ya. Okey, dia punya chat box tu Encik Fauzi, dan nombor telefonnya ialah 013 okey 33 86 567. Sesiapa travel agent ke, event organizer ke, atau sesiapa yang ingin menghubungi pihak di Longhouse Campsite ini untuk adakan aktiviti pelancongan, kami amat mengalu-alukan. Dengan itu, dengan rendah diri tuan-tuan dan puan-puan, kami ucapkan terima kasih kepada Datuk Jurih Latif kerana sudi bersama. Terima kasih Datuk, terima kasih, dan kita akan teruskan dengan the next slot kita ni,